Anwar bin Sajari, iaitu merupakan ex-student Universiti Malaya kita sendiri, untuk meneruskan sesi dialog. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Kulit jam tu kok. Dia nyata Ali. Banyak bekerja kot. Kurang terkait tertib. Kurang ini Jadi sana kontribusi kepada dia. Oh, ya. Okey, ada awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to my fellow colleagues. Our director of Perkampungan Dain, representative from ada Persatuan Kristian University, Universiti Kebangsaan Malaysia, and the rest members of the class. Alhamdulillah, this dialogue actually is very simple. Okay, don't make it so stressed or your face is not wow like that. No. Because our objective is very simple before we go further. Okay, alright. Number one, it is we want to share, okay, between each other lah, from Christianity, from Buddhism, Hinduism and Islam, their thoughts, what is our belief according to the scriptures. Number two, we want to appreciate the new knowledge. If you are a Muslim, then you may appreciate other people thoughts from Christianity, Hinduism and Buddhism. If you are a Christian fellow, it applies also. Alright. And number three is based on the two core words: appreciate and share. Alright. We will have two rounds of dialogue. The first one, our outstanding and tremendous speakers. Okay. We talk about their topic, the basis belief according to the scriptures. You have an option lah. If you prefer to use English as your language, then you can deliver your talk in English. Okay, right? And then if you prefer to use Malay language, you can do so. The rule is very simple. As a referee, I am very strict. Right? I am very strict. No compromise. The first round, all the speakers will given about half an hour talk. Okay. If you are across the border, I will give you a summon letter or love letter. Okay, and then followed by Q&A session. Takes about half an hour from 11 to 11:30. Each speaker's maximum 5 minutes. No comments, no lectures, no dialogue. It's purely answer the question. Alright. And then can I have the support from the members of the floor to switch off your handphone to limit our program. Okay, I will give you 10 seconds. Don't speak. Don't play face. Yeah, even the speakers as well. Okay. Before we go further, our topic today is basis belief according to the scriptures, or asas kepercayaan berpandukan kitab utama agama. Two components. The first one is the basis belief itself, and the second one the scriptures. The scriptures according to the religion lah, it can be our Quran, it can be our Hindu. Actually, this is not the kitab for Hindu, yeah. This is the sample only, the gods of the Hindu. It can be from the Bible and from the Buddha. So this is not a pure kitab lah, right? Okay. Kata orang tak kenal maka tak cinta. So I will introduce to you the biography of our speaker. Okay, right? We start from my very right, Professor Dr. Lee Chai Ping. Okay, he is from Persaudaraan Kristian University UM. Nowadays he is Deputy Dean of Faculty of Science in the Department of Geology. Okay, alright. Very tremendous and outstanding speakers for Christianity. Always also in various dialogue inside and outside. Married already.
He and his family always melibatkan diri in the organization like Fellowship of Evangelical Students (FES) and Graduates Christian Fellowship of Malaysia. Alright, can we give a clap for him? Mr. Kwong Chi Boon, he graduated from ICSA and CIMA. He is a Vice President of both International Buddhist Organization (IBO) and Buddhist Missionary Society Malaysia. He has led many charity projects for the poor, needy and special children. He initiated the formation of the BMSM Welfare Section. He has given Dhamma talks in training, educating and motivating thousands of youth, both international and locally, including the Malaysian National Services Trainees or PLKN. He obtained a double diploma in Buddhism from the Young Men Buddhist Association of Colombo and the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. He is now the chairman of the MSM Meditation and Retreat Center in Bengkel, Selangor. This center is a popular training venue for university Buddhist societies, also married. On my left, I like to call him Cikgu Dharma because we have met a lot of time before. Cikgu Dharma Lingam from Persatuan Saiva Mapani Malaysia. He's the president. And Cikgu Dharma is from Sekolah Menengah Kebangsaan Section 1 Bandar Hindara. Okay. He obtained his degree from Universiti Malaya in Pengajian Melayu and Pengajian India. He's now a PhD candidate, PhD candidate at Tamil University in India. Right? He pernah menjadi dialog more than 10 times ya, more than 10 times in UN, inside and outside. Very tremendous. And then the last one, last but not least, our brother, Brother Lim Jusun, he's a speaker for Islam. He embraced Islam in 1997. Formerly he is a Christian, Protestant. At present, he is a Dawah officer at Perkim and Megma, and he is a student of comparative religion. Right? Without further ado, before we proceed with the talk for the first round, which is the half an hour talk, every speaker, each speaker, I will make a poll because it will be fair. Okay, right? So we started from the very last. Okay, just wait. Alright. So the first speaker will be Cikgu Dharma Lingam. And the second one followed by Professor Lee Chaitan. The third one again Mr. Chibun, and the last will be Brother Leon. Please. Joti Karunanya. Yang moderator yang dihormati, para panelis dan juga para hadirin yang dikasihi, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya panel bagi agama Hindu, membicarakan tentang aspek-aspek kepercayaan asas dalam agama Hindu berdasarkan kitab suci agama Hindu.
Pertama sekali saya mengucapkan Waalaikumsalam dalam bahasa tanah itu pelajar. Saya orang Hindu, mengucapkan selamat sejahtera dengan cara ini. Saya rasa saudara-saudara pernah tengoklah Waalaikum ya. Sebenarnya Waalaikum ini maksud dia amat tinggi, dia punya maksud dia itu mendalam. Sebenarnya apabila kita menundukkan kepala dan letakkan tapak tangan gini, bukan menyembah orang tu, malahan kita ni menegur Tuhan yang ada dalam roh setiap orang tu. Orang Hindu mempercayai bahawa setiap roh itu ditumpangi Tuhan yang sementara sampai kita mati dalam dunia ni lah. Okey. Jadi itu cara dia. Apabila dia sembah, dia sebut Waalaikum, maknanya dia mengingatkan Tuhan. Okey. Jadi besar maksud dia, makna dia. Okey. Kemudian next question. Okey. Okey, saya akan menyampaikan ucapan saya berdasarkan teks Tirumandala. Sebenarnya ada banyak kitab dalam agama Hindu. Saya akan membantukan teks Tirumandala. Okey, teruskan. Okey, sebenarnya agama Hindu ni terbahagi kepada dua mazhab utama. Kebanyakan daripada kita tahu tentang mazhab Veda saja. Dia sebenarnya ada dua mazhab. Mazhab Veda dan satu lagi mazhab Saiwa. Mazhab Veda ni dia dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit di mana bahasa itu tidak lagi digunakan dalam kegiatan harian. Cuma dipraktikkan di kuil-kuil saja apabila ritual-ritual agama diadakan. Dan kitab-kitab mazhab Veda ni terdiri daripada dua kumpulan besar, iaitu disebut sebagai Rig Veda, Yatur Veda, Sama Veda dan Atharvana Veda. Ada 4. Dan nama Tuhan bagi mazhab Veda ni disebut sebagai Krishna, Lord Krishna ataupun Brahman. Okay. Dan penganut dia kebanyakannya daripada sebelah utara negara India. Right? Kemudian asal usulnya dibawa oleh orang Arya. Kalau saudara-saudari merujuk sejarah sedikit ya, sejarah, dia dibawa dari sebelah utara India. Dan dia ada satu kumpulan orang India yang digelar sebagai orang Arya. Biasanya orang Arya inilah yang menjalankan upacara-upacara di kuil. Mungkin saudara-saudara pernah tengok, dia ada tanggul, kemudian dia ada pernah tengok tidak berbaju, cara pemakaian putih mulai sikit, mereka. Right, mungkin saudara-saudara boleh mendapatkan keterangan lanjut terlebih daripada buku-buku lah. Okey, kita teruskan next slide. Okey, ini mazhab Saiwa. Mazhab Saiwa ni okey, dalam bahasa Tamil. Buku-buku dia dalam bahasa Tamil. Saya ni daripada mazhab Saiwa. Dan mazhab Saiwa ni bahasa ibunda dia bahasa Tamil. Penganutnya menuturkan bahasa Tamil sebagai bahasa ibunda dia. Dan kebanyakan orang yang tinggal di Malaysia mengamalkan mazhab Saiwa. Okey, kitab dia Tirumurai. Dia ada 12 buah. Daripada 12 buah itulah saya sebut satu tadi ya, Tirumandiram. Salah satu daripada 12 buah ni Tirumandiram. Dia ada 11 lagi. Selain daripada itu, okey, sebelum itu 12 Tirumurai ini dalam bentuk lagu-lagu suci. Dan lagu-lagu ni tidak menerangkan falsafah agama secara terus-menerus. Maknanya falsafah agama itu diselipkan secara tidak langsung dalam lagu-lagu suci itu. Manakala Satira pula, 14 Satira pula menerangkan falsafah agama secara terus-menerus, iaitu bukan dalam bentuk lagu. Okey. Selain daripada itu, nama Tuhan pula disebut sebagai Shiva, Lord Shiva. Dan dia popular di kalangan orang India Selatan, orang Tamil lah biasanya. Okey. Dan asal usulnya amalan asli orang India. Ini yang diamalkan dari turun temurun. Sebenarnya mazhab Veda itu dibawa dari utara. Dan ini pula diamalkan oleh orang yang
memang lahir di situ dan diamalkan di situ. Sebab itu dikatakan sebagai amalan asli India. Dan mazhab Taiwan ni lah dibawa ke Malaysia. Apabila orang India datang dari India ke sini ke Malaysia, dibawa mazhab Taiwisma. Okey, walau bagaimanapun mazhab Veda juga masih terdapat di Malaysia apabila adakan upacara-upacara dari ritual agama di temple. Okey, next slide please. Okey, kepercayaan asas agama Hindu ni, agama Taiwan ni membincangkan 3 kebenaran, 3 realiti. Okey. Yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang will atau roh. Okey, ketiga tentang pasem ataupun duniawi. Okey, 3 realiti ini dikatakan kekal selama-lamanya. Dia kekal bila-bila dan tidak akan terhapus. Okey. Dia cuma akan berubah. Umpamanya kalau dunia, katalah dunia kiamat pada suatu hari, baik, dia akan berubah bentuk dan dia akan diwujudkan kembali. Itu kepercayaan agama Hindu. Manakala roh pun tidak akan hilang. Mungkin dia akan hilang di dunia ini, tetapi dia akan berada di samping Tuhan. Okey, terlepas kita mati. Dan Tuhan tak pernah berubah, dan Tuhan pun sentiasa wujud. Sebab itu kita sebutkan ada 3 realiti. Bagaimanapun hari ini kita akan bincangkan tentang konsep Tuhan saja. Apa kita agama Hindu membincangkan tentang Tuhan. Sebab masa yang diberikan cuma 30 minit. Jadi saya fokuskan kepada konsep Tuhan saja. Apa yang dikatakan oleh kita agama Hindu tentang Tuhan. Okay, next slide please. Okay, sebenarnya ramai daripada saudara-saudara kita ni beranggapan bahawa orang India ni percayakan banyak Tuhan dan dia ada banyak Tuhan. Sebenarnya salah. Sebenarnya kami pun percaya Tuhan itu cuma satu. Kalau saudara-saudari berpeluang masuk ke kuil, saya tak tahulah sama ada orang Islam boleh masuk ke kuil atau tidak, boleh diterima atau tidak. Sekiranya saudara-saudari dapat peluang masuk kuil, saudara-saudari tengoklah di luar tempat utama patung berhala itu berada, dia ada 2 patung di luar biasanya. Salah sebuah daripada patung itu menunjukkan begini, satu jari gini, tujuh satu. Maknanya Tuhan itu satu, dan satu pula gini. Ini cara untuk mendampingkan diri dengannya. Itu maksud dia. Jadi kita memang percaya Tuhan itu satu. Okey. Dan Tuhan kita pula, Tuhan kita lah, Tuhan semua orang lah. Bukan Tuhan ni sebenarnya satu saja. Kita yang membeza-bezakan dia dengan nama dan cara kan. Okey, Tuhan tu sebenarnya tiada nama, tiada rupa ataupun bentuk. Okey, bukti dia saya bawa dari buku Tiruwasagama daripada Tirumurai tadi. Purnamam Poruruam Pundrumilan. Maknanya dia tiada satu nama, dia tak ada satu rupa, dia tak ada satu bentuk. Okey. Okey, teruskan. Okey, Tuhan diberi nama sebagai Siwam oleh wali-wali. Kenapa Tuhan perlu diberi nama? Dan kenapa Tuhan perlu diberi bentuk? Walaupun sebenarnya Tuhan ini tidak ada bentuk, rupa dan nama. Ianya memudahkan penganut supaya memahami Tuhan. Sebab kita ni perlu bergantung pada sesuatu objek supaya kita dapat bandingkan secara simbolik. Nanti bila saya melanjutkan ucapan ini lagi, beri keterangan lebih lagi, saudara akan fahamlah. Okey. Jadi kita berikan nama Tuhan sebagai Sivam. Okey, kita akan tengok apa maksud Sivam. Okey, nama Sivam berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Sebenarnya Sivam ni bukan nama Tuhan. Kita beri nama secara teknikal saja. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada nama. Okey, dalam bahasa Tamil, Si maknanya Sirapu. Sirapu maksud dia, banyak maksud dia. Maha berkuasa, Maha mengetahui, Maha arif, Maha adil, penghapus kejahilan. Saudara itu terus fahamlah sebab di dalam bahasa Melayu dah. Okey, Maha berkuasa semua sedia faham. Maha mengetahui, Tuhan tahu semua. Walaupun kita buat sesuatu yang buruk dalam bilik tandas pun Tuhan tahu juga. Right, tutup pintu, tutup tingkap dalam bilik gelap, Tuhan tahu. Maha mengetahui. Dia tahu segala-galanya. Maha arif. Dia tak perlu diberi pengajaran. Right? Maha pandailah. Maha adil. Dia tidak pernah pilih kasih. Maha adil kepada siapa saja. Okey, kemudian penghapus kejahilan. Okey, yang itu faham.
Wa pula wanaku, maksud dia Maha Penyayang. Okey, pemberi kesempurnaan kehidupan, kesempurnaan kerohanian. Tuhan saja yang boleh memberikan itu. Penganugerah kebahagiaan berkekalan. Kebahagiaan yang kita ada sekarang ini sementara saja. Ada satu lagi kebahagiaan yang kekal, dan kebahagiaan itu cuma boleh diberikan oleh Tuhan. Okey, kita nak rumuskan semua ni dengan perkataan tiba. Right, tiba. Sebenarnya semua sifat-sifat Tuhan ini diberi dengan nama tiba. Sebenarnya nama tiba itu bukan nama dia. Kita beri nama simbolik bagi sifat-sifat dia. Okey, kita teruskan. Okey, selain tiba, Tuhan diberi beribu-ribu nama dan simbol berdasarkan sifat-sifat dan fungsi-fungsi tertentunya. Okey, Mudal Wondrai. Ini daripada petikan daripada Tirumurai kitab ya. Saya tak bawa kitab itu sebab dia 12 buah dan ada 14 buah lagi. Sebab tu saya tak bawa. Okey. Walau bagaimanapun saya bawa perkataan asal dia dalam bahasa Tamil supaya kalau ada mana-mana sedang minat bolehlah rujuk ya. Okey. Mudal Wondrai. Wondru maknanya dalam bahasa Tamil wondru satu. Tapi biasa orang cakap warna. Warna itu bahasa-bahasa lah. Bahasa betul dia wonder. Mudal wondrai. Mudal maknanya dialah. Mudal maknanya permulaan. Yang pertama, yang satu. Right? Okey, mudal wondrai, Tuhan itu satu. Biru penan, Tuhan juga dilihat sebagai dua. Apabila Tuhan itu menjelma dalam dua bentuk, lelaki dan perempuan. Sebenarnya satu. Baik, ada sebab dia mengapa dia boleh bentuk sebagai lelaki dan juga perempuan. Tengok dan punang mudrai, sifat tiga, sifat manusia ini digolongkan dalam tiga kategori yang besar. Saya tak boleh begitu dan mendalami perkara ini sekarang. Okey, Marai Nangai. Okey, isi pasti kitab dia digolongkan dalam 4 kategori. Aram Korul Inban Didu namanya. Okey, tahu kan? Apalah saya sebut dah kan? Kena sebut. Okey. Bulan Aindai, 5 panca indera, yang itu semua tahulah. Okey. And then Tuai Arai, rasa. Ada 6 jenis rasa, manis, masam, pahit. Tahulah kan? Ada 6. Kemudian Isai Elai, 7 bunyi asas muzik. Tuhan merupakan asas bagi semua bentuk bunyi dalam dunia ni. Okey. Sisa yetai, semua arah ditadbir oleh Tuhan, itu maksud dia. Baik, 8 jenis arah ditadbir oleh Tuhan, diolah oleh Tuhan. Baik, itu yang disebut sebagai sisa yetai. Jadi semua ni juga melambangkan sifat-sifat Tuhan. Okey, baik, kita teruskan lagi. Biasa pernah tengok di temple bukan? Orang bukan Hindu ni biasa tertanya-tanya, Tuhan boleh ada muka gajah kan? Pelik betul orang India ni. Dan biasa gitulah kan. Sebenarnya kita bukan menyembah pada gajah. Gajah tu seekor haiwan. Baik, kalau ditembak mati, gajah mati. Jadi Tuhan tak boleh mati. Ada. Jadi mengapa orang India ni sembah pada muka Tuhan yang apa? Muka gajah. Dan sebenarnya simbol. Kan saya sebut tadi, Tuhan ni merupakan punca kepada segala bentuk bunyi. Okey, dan kepercayaan orang India, apabila Tuhan mencipta dunia ni, Tuhan merubah bentuk dia dalam bentuk bunyi dahulu, dan dia mencipta segala dunia. Okey, macam mana kita nak ceritakan perkara ni kepada penganut Hindu yang tidak tinggi pelajaran dia? Right, jadi kita kena bawa simbol dan juga kena bawa sifat itu supaya mereka dapat menghayati dan memahami konsep itu. Jadi kalau saudara-saudara tengok ada huruf O, dia dalam bahasa Tamil dia Om, nama dia A-U-N, Om, ataupun O-N, Om. Om maksud dia bentuk bunyi. Okey, bentuk bunyi Om ini mirip dengan muka gajah. Boleh tak saudara bandingkan? Dia mirip muka gajah. Jadi rupa Tuhan itu diberi muka gajah. Dan apabila penganut Hindu tengok muka gajah itu, dia teringat bahawa Tuhan
pernah menjelma dalam bentuk bunyi untuk mencipta dunia ni. Itu simbol